الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang saya hormati Tuan Pengerusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan-tuan guru, ahli jawatan kuasa masjid, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah, malam ni sama-sama kita dapat berkumpul, sama-sama kita beribadah, mengimarahkan rumah Allah. Alhamdulillah, Allah panjangkan umur, Allah kurniakan nikmat iman dan juga nikmat Islam. Alhamdulillah. InsyaAllah malam ni kita sambung kitab Riyadhus Salihin Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita masih lagi berada pada tajuk kelebihan berjihad, jihad fi sabilillah. Antaranya beberapa hadis yang saya bacakan adalah hadis yang menceritakan tentang kelebihan berjihad fi sabilillah. Hadis daripada Salman radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ribatu yaumin wa lailatin khairun min siyami syahrin wa qiyamihi. Wa in mata jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluhu wa ujriya alaihi rizquhu wa aminal fattan. Kata Salman, dia telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berperang fi sabilillah sehari semalam adalah lebih baik daripada berpuasa sebulan beserta ibadah di malam harinya. Berperang fi sabilillah satu hari satu malam lebih baik daripada berpuasa sebulan beserta ibadah pada malamnya. Dan jika seseorang itu gugur fi sabilillah, maka semua amalan kebaikan yang dikerjakannya akan terus mengalir, dan Allah akan kurniakan dia syurga dan selamat daripada azab siksaan kubur. Hadis riwayat Imam Muslim. Itu kelebihan bagi mereka yang mati syahid fi sabilillah. Siapakah dia yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berperang fi sabilillah? Maka ada seorang sahabat bertanya, faman fi sabilillah? Faqala Rasulullah, man qatala litakuna kalimatullahi a'la fahuwa fi sabilillah. Sesiapa yang berperang untuk memastikan kalimah Allah adalah kalimah yang paling tinggi, maka dia berada fi sabilillah. Maka dialah yang dikategorikan sebagai orang yang berjihad fi sabilillah. Orang yang memastikan kalimah Allah berada di kalimah yang paling tinggi, dialah yang berjihad fi sabilillah. Jadi tuan-tuan, minggu lepas juga saya ada maklumkan berkaitan dengan jihad bukan semata-mata berperang. Maka jihad ini ada banyak jenis, yang mana saya sebutkan. Yang pertama, jihad melawan hawa nafsu. Jihad melawan hawa nafsu, itu juga dikira berjihad. Yang kedua, jihad melawan godaan syaitan, itu juga dikira berjihad. Yang ketiga, jihad menentang pemikiran-pemikiran yang menyeleweng, itu juga dikira berjihad. Dan yang keempat, berjihad menentang orang-orang kafir,
Maka keempat-empat jenis jihad ini semuanya dikategorikan sebagai jihad fi sabilillah. Jadi saya berhenti pada jihad yang ketiga, iaitu jihad menentang penyelewengan. Saya dah menyatakan tentang liberal, penyelewengan pemikiran, antaranya liberalisme, Islam liberal dan lain-lain. Jadi banyak lagi sebenarnya pemikiran, penyelewengan pemikiran ni. Jadi yang terbesar ataupun yang hampir nyata di Malaysia ni, yang ada khususnya di Malaysia, antaranya adalah liberal. Antaranya saya dah sebut ada satu pertubuhan IFC, Interfaith Commission, yang mana mereka ini menjalankan agenda-agenda liberal. Agenda-agenda liberal. Namun perkara-perkara yang mereka tegakkan masih lagi belum dapat dilaksanakan. Sebab apa? Sebab perkara yang mereka minta, mereka cuba untuk menyamaratakan agama Islam dengan agama yang lain. Mereka nak cuba memberi hak kepada agama yang lain sama seperti agama Islam. Jadi di Malaysia ni kita masih lagi berpegang teguh pada perlembagaan persekutuan, yang mana perlembagaan persekutuan itu menyatakan Islam adalah agama rasmi persekutuan. Jadi agama lain boleh diamalkan, cuma tidak boleh disebarkan. Agama lain boleh diamalkan secara bebas, tapi tidak boleh disebarkan. Yang itu yang termaktub dalam perlembagaan persekutuan. Kalau tuan-tuan rajin baca, sila baca perlembagaan persekutuan. Islam agama rasmi, agama lain boleh diamalkan secara bebas. Cumanya Islam boleh disebarkan, agama lain tak boleh disebarkan. Kalau dekat TV tu, sebab tu kita tengok banyak acara ataupun program-program Islamik sahaja, agama Islam. Agama-agama lain tak ada, kerana ia tidak dibenarkan. Tak pernah lagi kita dengar ceramah dalam bahasa Hindu dekat TV. Ada orang sebut, ada orang dia ceramah bahasa Tamil ada, tapi agama Islam punya. Kalau tak silap saya lah, saya pernah terdengar TV 2. Pernah, tapi sekarang tak tahu ada lagi tak. Dia cakap pasal Islam tapi bahasa India, bahasa Tamil. Itu boleh lah. Sebab apa? Sebab agama Islam. Cuma kalau nak sebarkan agama lain tu tak boleh. Dia tak pernah lagi baca Bible dekat Astro Oasis, tak ada. Tak pernah lagi kita tengok orang baca Bible. Biasa kita dengar orang baca Al-Quran je. Jadi itu yang menguatkan orang Malaysia ni perlembagaan persekutuan, dia yang menghalang. Kalau perlembagaan persekutuan tu berubah, barulah boleh agama lain ni masuk. Tapi setakat ni belum lagi. Harap-harap tak ada. Dan banyak lagi perkara-perkara lain yang mereka tuntut supaya apa? Supaya diberi hak sama rata seperti mana agama Islam dapat. Itu antara golongan-golongan liberal yang ada wujud di Malaysia, IFC. Itu satu, liberalisme, Islam liberal. Kedua, antara penyelewengan pemikiran yang lain, antara perkara lain yang kita biasa dengar adalah sekularisme. Yang ini pun boleh jadi ada, tapi dia tak berapa nak nampak. Sekular ni apa? Satu gerakan yang memisahkan antara dunia dengan agama.
Satu fahaman yang memisahkan antara dunia dan agama. Dunia, agama, dia tak boleh campur. Ni nama dia sekular. Sekular. Kalau contoh saya bagi, undang-undang dunia saja. Habis bab Islam ni apa? Islam ni solat, puasa, zakat, haji, yang tu agama punya. Bab lain, perniagaan, ekonomi, pendidikan, ni semua dunia. Jadi kita tak boleh campur bab agama dalam bab-bab dunia ni. Ni contoh sekular. Ni nama dia sekular. Undang-undang kita dunia tak boleh campur undang-undang Islam. Sedangkan Islam ni adalah agama yang syumul, menyeluruh, komplit. Islam ni undang-undang ada, pentadbiran ada, ekonomi ada, kewangan ada. Tapi sekular ni dia nak pisahkan benda-benda dunia ni daripada Islam. Jadi Islam ni dihadkan, kefahaman Islam dihadkan hanya kepada beberapa perkara sahaja, ibadah sahaja. Solat, Islam punya, agama pegang. Puasa, agama pegang. Zakat, agama punya. Nikah kahwin, agama. Jadi yang bab dunia uruskan. Bab agama, ibadah, agama uruskan. Itu nama dia sekularisme. Itu nama dia fahaman sekular, yang mana ia memisahkan urusan dunia dengan urusan agama. Urusan agama ni tidak melibatkan ketuhanan, buat sendiri. Sedangkan agama Islam meliputi semua perkara. Jadi mereka ni menganggap Islam hanyalah solat, ibadah sahaja. Jadi kalau kita tengok di Malaysia ni, adalah nampak sikit-sikit, tak semua. Contoh saya bagi dalam bab undang-undang. Undang-undang kita di Malaysia ada dua. Satu undang-undang sivil, satu undang-undang syariah. Undang-undang sivil, syariah tak boleh sentuh. Undang-undang syariah, sivil boleh sentuh. Dia terbalik. Undang-undang sivil, syariah tak boleh masuk campur. Tapi kalau undang-undang syariah, dia kalah dekat syariah, dia boleh bawa perkara tu kepada undang-undang sivil. Tu di Malaysia. Jadi undang-undang syariah ni apa je yang ada? Undang-undang syariah ni sikit je. Bab nikah kahwin, bab mencuri, contohnya, tak solat Jumaat, bab minum arak, dan lain-lain yang berkaitan. Tapi bab-bab lain, pentadbiran, ekonomi, bab-bab politik, semua ni semua bahagian sivil. Sepatutnya semua Islam uruskan, sebab negara kita negara Islam. Sepatutnya semua undang-undang ni undang-undang Islam. Tapi kedatangan British yang menyebabkan ia terpisah. Sebabkan British, dia dipisahkan. Sivil satu bab, syariah satu bab. Asalnya semua syariah punya, tapi British yang memisahkan dia, dan jadilah dia undang-undang sekular. Sivil satu hal, syariah satu hal. Tapi masih ada lah syariah tu, alhamdulillah lah, masih ada. Tapi dia masih berpisah dua benda ni. Itu nama dia sekular. Contohnya, jadi kalau di Turki memang terkenal dengan sebuah negara sekular. Semenjak jatuhnya kerajaan Turki Uthmaniyah 1924, maka bermulalah gerakan Mustafa Kemal Atatürk, Kemalisme nama dia.
Gerakannya gerakan Kamalisme. Mustafa Kamal ni dialah yang mempelopori gerakan sekular di Turki sampai sekarang. Sebab tu kita tak nampak Turki ni sebuah negara Islam. Dia tak pakai tudung macam kita pakai. Dia tak pakai baju macam kita pakai. Dia pakai buka tudung, tak pakai tudung. Dia pakai baju ketat, seksi semua. Sebab apa? Sebab fahaman mereka sekular. Fahaman mereka sekular. Namun beberapa tahun yang lepas, adalah seorang pemimpin yang baru, Erdogan. Erdogan ni bila dia jadi presiden di Turki, dia cuba untuk ubah fahaman sekular di Turki ni. Dia cuba nak ubah. Tapi sebenarnya dia cuba tu bukan senang. Bila dia pegang, tak bolehlah terus nak jadi, tak. Sebab benda tu dah berjalan hampir 100 tahun. 1924, sekarang 2023, lagi setahun je. Tahun depan dia menyambut ulang tahun 100. Ulang tahun ke 100 kejatuhan Turki Uthmaniyah tahun depan. Jadi benda dah jalan 100 tahun. Presiden Erdogan ni nak tukar susah. Dia nak ubah pemikiran rakyat Turki ni agak susah. Susah sikit. Bukan susah sikit, susah banyak sebenarnya. Sebab dia dah melekat dalam kepala dia bertahun-tahun lamanya. Jadi sampaikan pemimpin Turki itu, Erdogan itu, pernah dihukum penjara selama 4 bulan dan tidak boleh menjawat sebarang jawatan. Atas sebab apa? Sebab dia cuba untuk menghapuskan sistem sekular di Turki. Dia pernah dipenjarakan kerana cuba untuk ubah sistem sekular di Turki. Itu antara dia. Dan ada seorang speaker Turki juga pernah dikecam isterinya. Kerana apa? Kerana memakai tudung ketika menghadiri satu majlis rasmi di negara Turki. Pakai tudung je kena kecam. Kena kecam pakai tudung. Satu majlis rasmi, majlis Perdana Menteri contohnya, dia datang, dia pakai tudung. Dia kena maki lah. Kerana apa? Kerana dia menganggap mereka menganggap isterinya ini mencabar sistem sekular. Jadi dia kecam perempuan tu dan menyebabkan dia dimaki secara sangat teruk. Tuan-tuan, negara Turki memang kita terkenal dengan negara yang sekular semenjak Kemal Atatürk dia pegang. Mustafa Kemal Atatürk. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu antara pemikiran-pemikiran yang masih ada di dunia dan boleh jadi ada di Malaysia, yang mana dia cuba untuk memisahkan agama dengan dunia. Kalau bab berniaga, berniaga je lah, tak payahlah nak libatkan riba. Riba ni buat apa, biarlah nak buat riba lah. Itu nama dia keuntungan, dia kata. Islam dah ajar dah, jangan riba. Tapi dia tak ada, dia nak ada juga riba ni. Itu nama dia sekular, dia nak asingkan. Tapi Alhamdulillah, kalau kita lihat di Malaysia ni, kita cuba terapkan sikit dalam bab-bab keduniaan ni, kita terap sikit bab-bab Islamik. Kita cubalah. Alhamdulillah, adalah, tak adalah hilang terus, masih ada sikit, dapat diselamatkan lagi. Boleh jadi Alhamdulillah, ulama-ulama di Malaysia ni masih kuat lah, masih dapat mempertahankan Malaysia ni daripada rosak teruk. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi inilah yang kita perlu jihad, melawan daripada pemikiran-pemikiran yang salah, pemikiran-pemikiran yang menyeleweng, yang jauh kefahaman dia daripada Islam, tidak sesuai dan tidak menepati syariat. Maka kita kena jihad lawan benda-benda ni. Liberal, sekular, kapitalis, hedonisme dan lain-lain. Sebenarnya banyak lagi pemikiran-pemikiran ni. Mereka cipta benda tu sebab apa?
Sebab mereka tahu mereka tak mampu untuk menentang orang Islam dalam bab berperang. Tak mampu. Musuh-musuh Islam ni, dia orang tak mampu nak lawan Islam dalam sudut peperangan. Sebabnya Islam ada istilah ataupun satu perkara yang sangat mereka takut, iaitu mati syahid. Dia orang sangat takut pada orang Islam, sebab orang Islam ni perang memang untuk mati. Beza dengan orang kafir, mereka perang untuk hidup. Jadi bagi mereka, mereka tak mampu nak lawan orang Islam. Jadi apa yang diorang boleh lawan? Dia lawan daripada sudut pemikiran. Yang itu je cara dia buat. Dia ubah pemikiran orang-orang Malaysia, orang-orang Islam ni, supaya jadi macam dia. So dekat situ nampak kejayaan dia. Nampak kejayaan dia. Jadi kita pun sikit-sikit nak ikut dia orang. Jadi tuan-tuan, yang itulah yang kita perlu jihad. Nampak aja gerakan liberal, kita tolak. Nampak aja orang yang sekular sikit, kita tolak dia. Bukan tolak macam tu, maksudnya kita jangan ikut dia. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, itu jihad yang ketiga. Manakala jenis jihad yang terakhir, yang keempat adalah jihad melawan musuh yang jelas, iaitu orang-orang kafir dan juga orang-orang munafik. Yang ini last, jihad fi sabilillah. Yang ini maksudnya apa? Kita kena pergi berperang menentang orang-orang kafir yang menentang Islam. Orang kafir yang menentang Islam. Kalau orang tu kafir tapi dia tidak menentang Islam, maka kita tak perlu cari pasal dengan dia. Islam tak ajar macam tu. Islam hanya mengajarkan menentang orang kafir yang menentang Islam sahaja. Kalau dia baik dengan Islam, kita baik dengan dia. Senang je konsep dia. Kafir tu baik dengan kita, kita baik dengan dia. Kita ada jiran Cina, dia baik dengan kita, dia hormat kita orang Islam, kita hormat dia. Tapi kalau dia hina kita, dia hina agama Islam, kita tak boleh biarkan dia macam tu. Itu je konsep dia. Tapi kalau dia tak kacau, dia hormat kita, kita pula pergi kacau dia, yang itu salah. Islam tak ajar macam tu. Dia elok je dengan kita. Ayo Tuan Haji, Assalamualaikum, dia cakap. Tuan Haji mau pergi mana? Pergi masjid. Silakan Tuan Haji. Lepas tu kita cakap, kau tak pergi masjid ke? Kau tak pergi masjid, jomlah ikut aku pergi masjid, nanti kau masuk neraka. Kita jangan cari pasal dengan dia. Dia elok dengan kita, kita pergi cari pasal dengan dia dah. Kenapa? Islam bukan macam tu. Jadi tuan-tuan, Islam mengajarkan kita supaya berperang untuk menentang siapa? Golongan kafir yang menentang Islam sahaja. Yang tidak menentang Islam, maka kita buat baik dengan dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu antara jenis-jenis jihad. Maka kita tak semestinya kena angkat senjata, tak semestinya untuk berperang di medan perang, tapi kita perlu jihad juga melawan hawa nafsu. Tapi jihad yang khusus itu memang betul, jihad fi sabilillah adalah menentang jihad berperang menentang musuh Islam. Walaupun jihad itu besar pahala dia, tapi sebenarnya jihad-jihad yang lain juga kita perlu laksanakan. Antara kelebihan lain berjihad apa dia? Antaranya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maghbarras qadama 'abdin fi sabilillah fatamassahun nar. Dua kaki seorang hamba yang berdebu disebabkan melangkah fi sabilillah, maka kaki tersebut tidak akan disentuh oleh api neraka. Orang yang pergi berjihad fi sabilillah, maka dia tidak akan masuk dalam neraka Allah. Ini janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis yang lain, inna fil jannati mi'ata darajah a'addaha Allahu lil mujahidina fi sabilillah ma baina darajataini kama baina samai wal ard. Sesungguhnya di dalam syurga itu terdapat 100 darajah yang Allah sediakan untuk para pejuang fi sabilillah, untuk orang yang
berperang fi sabilillah ni, Allah sediakan dia syurga 100 darajah, 100 tingkat lah. Orang yang berperang fi sabilillah, berjihad ni 100 darajah untuk dia. Ma baina darajataini, antara dua darajah itu, antara tingkat pertama ke tingkat kedua, kama baina samai wal ard, luasnya seperti langit dan bumi. Tingkat pertama nak pergi ke tingkat kedua, satu tingkat tu luas langit dan bumi. Tingkat kedua nak pergi tingkat ketiga, langit dan bumi, sampai 100. Maka itulah ganjaran pahala bagi mereka yang berjihad fi sabilillah. Mereka yang berjihad fi sabilillah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi, adakah kita wajib untuk pergi berjihad ke luar negeri?